Okay, jadi kamu tahu dah kan tenaga tu apa kan? Tenaga tu tenaga lah, tenaga elektrik. Jadi kalau kata dalam rumah kamu memang semua alat-alat dalam rumah kamu ni kebanyakan dia berfungsi dengan tenaga elektrik lah. Betul? Kamu punya periuk ni, oven kamu, stove kamu, cerik kamu, kamu punya peti ais ni semua. Tapi tenaga elektrik tu macam biasalah sebab dia ikut hukum keabadian tenaga kan, kamu ingat prinsip keabadian tenaga. Jadi tenaga elektrik tu dia akan tukarkan kepada tenaga-tenaga lain kan. Contohnya periuk nasi ni dia akan tukarkan daripada tenaga elektrik jadi tenaga haba kan. Sebab dalam dia ada coil, ada besi buat daripada bahan-bahan yang rintangan tinggi lah, contohnya nikrom ke apa. Jadi coil tu akan jadi panas kan bila dia dapat tenaga elektrik. Sama dengan cerik kamu, kalau peti ais kamu dia pakai tenaga elektrik tu untuk dia hidupkan pump dia tu, yang dia nak pumpkan cecair freon dalam peti ais tu kan, sebab dia pakai konsep haba pendam, ingat tak? Story dia pasal peti ais kamu. Tu kita ada lampu kat sini. Lampu biasalah tenaga cahaya tukar jadi tenaga elektrik tukar jadi tenaga cahaya dan tenaga haba. Okay, ni ada microwave. Alright, jadi penting kita belajar pasal tenaga ni. Kamu tengok simbol dia. Di tenaga kita akan guna simbol E lah, tenaga dia. Dan ini simbol yang macam biasa. Jadi hari ni cikgu nak tunjuk kamu macam mana nak terbitkan formula berkaitan dengan tenaga dulu. Lepas tu kita akan buat latihan. Lepas tu kita akan pergi kepada kuasa lah. Aku buka kertas kosong ni sebab kita nak kena terbitkan. Jadi dalam exam dia tak bagi kamu semua versi formula. Ni macam biasalah, cikgu kalau fizik kamu tahu kan. Dia akan bagi kamu yang utama saja. Jadi cikgu tulis kamu. Jadi yang kita dah belajar yang utama maksudnya yang ni dia akan bagi kamu lah. Formula V kita. V sama dengan E per Q kan. Ini kamu ingat. Jadi V ni kamu punya beza keupayaan elektrik kamu. Jadi dia adalah tenaga yang dibekalkan kepada setiap coulomb charge yang mengalir. Kan? Dalam kamu punya data tu yang menyebabkan dia mengalir tu adalah kamu punya beza keupayaan kan, daripada kamu punya sel kering kan. Jadi V. Jadi kat sini E dia nah. Sekejap lagi kita nak pusingkan formula tu. Jadi selain daripada formula ni, kita ada formula Q ni. Sebab kita ada banyak formula sebab dia ada banyak cara soalan yang dia boleh tanya. Okay, jadi berdasarkan maklumat apa yang dia bagi kat kamu, kita akan pilih lah kita nak kena pakai formula mana satu, yang ada Q ke, tak ada Q ke, ada T ke. Jadi kita kena tukar-tukarkan rupa formula dia. Jadi selain dua ni kita ada formula hukum Ohm kita. Okay, ini formula hukum Ohm. V sama dengan IR. Alright, jadi kita start dengan formula ini. Kita nak terbitkan formula berkaitan dengan tenaga, energi ya. Tenaga. Ini tenaga ni simbol dia E, unit dia joule lah macam biasa. Okay, jadi kita pusing formula ni. E sama dengan VQ betul. Sebab kita baling ni pergi belah kiri ni kan. VQ. Jadi jaranglah dia bagi kamu charge Q ni kan. Jadi kita akan pakai formula Q sama dengan IT ni. Q ni ingatlah simbol untuk charge. Charge ni yang unit dia coulomb. Ni banyak benda kamu kena ingat. Ini masa. Masa yang ni sebab semua ni unit SI kan. Yang ni unit dia saat. Ini arus kamu. Cikgu label semua dululah. Ini beza keupayaan kamu. Kadang-kadang dia panggil voltan, sama je lah. Ni rintangan. Okay, yang ni unit dia V, ini ohm, ni ampere. Okay, ini tenaga kamu E, unit dia joule. Okay, jadi ini Q. Nampak tak dia share formula sama? Simbol sama. Dulu kamu ingat tak kita belajar tajuk haba, kita ada Q kan? Q sama dengan MC theta, tapi tak sama lah. Bukan benda yang sama. Fizik ni banyak dia share simbol. Tapi simbol tu masing-masing lah. Dia bukan tak semestinya benda yang sama, simbol yang sama tu. Sebab tak tahulah terhad huruf kot. Jadi dia pakai simbol yang sama. Tak sama. Kita tak boleh pakai Q sama MC theta untuk cari Q charge ni. Faham lah? Jadi kamu kena betul-betul tahu formula mana untuk siapa. Alright. Jadi E sama dengan VQ. Q selalunya tak diberi. Jadi kita akan substitutekan dia. Jadi kita dapat formula E kita yang pertama. Yang ni kita selalu boleh guna. E sama dengan VIT.
Maksudnya kita boleh dapat tenaga elektrik daripada kita punya beza keupayaan darabkan dengan arus, darabkan dengan masa dalam saat. Mesti dalam saat lah sebab joule ni unit yang datang, unit terbitan kan. Dia mesti datang dari unit SI. Okay. Jadi kadang-kadang dia tak bagi kita V ataupun dia tak bagi kita I. Jadi kalau kata dia tak bagi salah satu, kita kena pakai hukum Ohm ni lah, kita akan ubah formula ni. Boleh? Jadi V sama dengan IR kan. Jadi kalau kata dia tak bagi V, kita gantikanlah V tu IR. Jadi IR darab dengan IT ni. Jadi kalau ada 2I maknanya jadi I kuasa 2 lah. Jadi kalau kata dia tak bagi kita V, kita guna formula tu dalam bentuk ni. Nampak tak? Okay, jadi waktu exam tu, kalau kamu dah ada takat sini, lepas tu kamu ingat je lah kita kena pakai hukum Ohm untuk ubahkan formula tu. Okay, jadi kalau kamu hafal, kamu confuse sikit lah, jadi kamu kena ingat sikit cara nak terbitkan dia. Formula yang diberi yang ni, yang ni, yang ni. Yang lain tu kita kena ingat, kita kena faham macam mana dia datang lah. Okay, katakan yang ni kita ganti V kan. Katakan dia tak bagi I, dia bagi R ke? Jadi kita nak gantikan lah daripada formula ni juga I sama dengan V per R kan. Jadi kita akan ambil I sama dengan V per R ni, kita akan gantikan kat tempat I ni. Ni level matematik algebra yang simple lah, jadi patutnya kamu tak ada masalah lah sebab math susah lagi kan dia punya penggantian kan. Okay, jadi dia jadi gini. Kita cik guna kalau cikgu ni laju sangat. Okay, jadi E akan sama dengan V. Ini tingkat atas ni sekarang ada V dengan T ni dah. Ni tingkat atas juga dah. Jadi V kuasa 2T over R. R ni duduk bawah sebab dia tingkat bawah dia seorang saja. Ni kita ada 1, 2, 3. 3 formula lah kita kira. Jadi kalau kata kita nak cari tenaga, untuk kes yang ni tenaga elektrik lah. Takkan nak cari tenaga kinetik pakai formula ni kan. Jadi ni tenaga elektrik. Kita boleh pakai formula ni. Bergantung pada maklumat apa dibagi. Okay, jadi mari kita tengok soalan dia. Jadi nanti dalam buku latihan kamu, buku nota kamu, salin ni mesti ada supaya kamu boleh rujuk balik lepas ni. Jadi kalau waktu exam, katakan kamu soalan objektif kamu nak buat laju kan, jadi kamu terbitkan awal-awal. Okay, supaya mudahkan kamu. Tak payahlah kamu duduk fikir lama sangat macam nak keluarkan formula kan. Kamu tulis siap-siap kat kertas formula kamu tu, kamu tulis siap-siap formula ni. Okay. Jadi mari kita tengok, cikgu rasa kita kena tengok soalan dalam tutorial cikgu ni. Ni. Okay, ni dia bagi tahu kamu ni formula yang kita terbitkan tadi. Okay, jadi kamu ingat jadi kalau soalan tenaga ni dia ada 2 bentuk lah. Satunya kamu akan cari tenaga elektrik tu sendiri, kita akan pakai 3 formula ni kan. Satu lagi kalau dia melibatkan prinsip keabadian tenaga, katakan dia bagi situasi motor elektrik ke, motor elektrik tu start tenaga dia tenaga elektrik lah kan. Tapi dia akan buat kerja yang kata dia digunakan untuk mengangkat something. Boleh macam kata lift ke apa, dia nak angkat lift dia ada motor kan. Jadi dia tukarkan tenaga elektrik tu kepada tenaga mekanik. Untuk kes ini kalau dia angkat naik daripada lantai, tenaga keupayaan graviti lah, maknanya tenaga kinetik tu, tenaga elektrik tu tukar jadi tenaga keupayaan graviti, faham tak? Jadi bila macam tu kita kena buat equation kita sendirilah macam sebelum-sebelum ni lah kita punya prinsip keabadian tenaga kan. Jadi cuma sekarang ni kita ada cara untuk kirakan tenaga elektrik sekali. Okay, jadi katakan dia sama dengan kerja untuk mengangkat barang tu kepada H, tinggi H kan. Jadi kamu akan ambil lah formula E ni samakan dengan mgh. Macam tu lah. Jadi sebab dia tukar kan, tenaga tidak boleh dimusnahkan, dia hanya boleh ditukar. Tukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi kadang-kadang dia tukar jadi benda yang kita nak dan termasuk sekali benda yang terbazir lah macam mentol kan. Jadi kalau macam ni kita akan check sekali dia punya kecekapan alat. Kecekapan alat tu maknanya banyak mana tenaga dia yang berkesan, banyak mana yang tenaga dia yang terbazir. Okay, dia tu termasuk benda yang kita akan belajar sekejap lagi. Cuba terbitkan formula, tadi kita dah terbitkan lah. Jadi ni formula dia. Okay, jadi unit dia sama joule, jadi mari kita tengok soalan dia. Jadi dia akan bagi soalan macam ni lah, bentuk ayat-ayat macam ni kan. Jadi kita bawa keluar maklumat.
Lepas tu kita tengok formula ni, mana satu yang kita kena guna. Okay, Meh. Kamu pilih lah formula apa. Jadi satu cerik air disambungkan kepada bekalan kuasa 240 volt. Jika rintangan unsur pemanas di dalam cerik itu adalah 40 ohm. Kira arus yang mengalir melalui unsur pemanas. Okey, A ni disuruh kira arus. Masa kita kena pakai formula apa yang nak kira arus ni? Formula apa? Apa formula? Kita nak cari I. Kita ada apa? Ada V. V. Kita ada V, kita ada R. Jadi kita nak pakai formula apa nak kira I? I sama dengan V sama dengan kau dah terbalik kan? Okay. V sama dengan IR lah tu. Okey, kita akan pakai formula ni kan. Hukum Ohm kita nak sentiasa boleh guna lah. Okey. Jadi soalan tu macam itulah, dia tambah. Maknanya sebelum ni kita kira takat arus, beza kekuatan. Sekarang ni dia akan masukkan bawah tu soalan tenaga. Lepas ni kuasa, lepas ni kecekapan. Faham tak? Dia akan panjang-panjangkan dia punya soalan tu. Okey, jadi kita nak I sama dengan V per R kan. Jadi yang ni A ya. Jadi 240 bahagi dengan 40. Dapat apa tu? Potong kosong. 24 bagi 4 dapat apa? 24 bagi 4 berapa? 6. 6 apa? 6 je. 6 apa? 6 ampere. 6 ampere. Unit dia jangan tinggal. Kalau tak, kamu tak dapat markah akhir ni nah. Okey, 6 ampere. Kita dah ada arus. Jadi sekarang ni kita dah ada V, kita dah ada I, kita dah ada R, kita dah ada tiga-tiga kan? B ni dia nak kuantiti tenaga haba yang dihasilkan dalam masa 10 minit. Jadi sekarang dia bagi kamu T. Jadi tenaga haba ni daripada tenaga elektrik lah. Jadi kalau kita kira tenaga elektrik, kita anggap tenaga elektrik tu semua bertukar jadi tenaga haba. Nah, jadi kita akan kirakan dengan formula tenaga elektrik lah. Faham tak? Faham kan? Sebab tenaga tu ditukarkan. Okay, tenaga elektrik tu akan digunakan untuk jadi tenaga haba. Jadi kita boleh cari tenaga elektrik tu, kita dapat dah lah tenaga haba lah. Jadi 10 minit ni kita kena buat apa dulu? Apa kita nak buat dengan 10 minit ni? Kita kena buat apa pada dia? Tukar dia jadi saat kan? Jadi daratkan dengan 60. 600 saat. Okey, jadi kita ada semualah kita kira. Jadi kita nak kira E. Kamu nak pakai formula yang mana nak kira E ni? Satu yang simple. Nak guna yang mana? Macam mana cikgu? Nak guna formula mana nak kira E? Ada apa? Nak guna yang mana? Ni ke ni? Masa tu nak guna? Yang atas. Ini ya. Okey, tak kisah sebenarnya. Yang nak guna ni boleh, ni boleh, ni boleh. Sebab apa? Kita dah ada semua maklumat. Kita ada tiga-tiga kan? Kita ada VIR kan? Dan kita ada T. Jadi semua formula ni akan bagi jawapan yang sama sebenarnya lah. Jadi kita boleh guna mana-mana satu sahaja. Jadi kita pakai VE sama dengan VIT lah. Okey. Ataupun kalau kata kamu tak nak guna kiraan kamu sendiri, sebab arus ni kita kira sendiri, kita pakai formula yang ada V dengan R. Maknanya soalan E yang ni, yang E ni nak E sama dengan V kuasa 2T over R. Tapi tak ada masalah lah, tadi kamu kira kita confident kan dengan jawapan kita kan, sebab bukan susah pun kan. Jadi kita boleh guna I yang kita kira tadi. Jadi V kita 240. Jadi I kita 6, T kita 600. Okey, kamu pergi kalkulator dapat jawapan apa tu? Tekan kalkulator Sat, dapat berapa tu? 240 darab 6 darab 600. RM846,000. 846,000. Jadi kalau dia ribu, maknanya dia ada 3 kosong kan? Kita boleh tulis jawapan dalam kilojoule. Digalakkan. Digalakkan sebab nombor besar-besar kita tak suka. Kita ada imbuhan. Alright, jadi kita gunakan imbuhan kita. Dia 846 kilojoule. Jadi tenaga elektrik ni akan tukar tenaga haba nah. Jadi tak ada masalah lah, kita boleh pakai formula tenaga elektrik ni nak cari tenaga haba.
Faham lah, cikgu harap kamu faham ni, boleh convert lah. Okey. Ni contoh 2 ni. Suatu gegelung pemanas dialirkan arus 5 ampere dan beza keupayaan merentasinya adalah 240 volt. Dibekalkan selama 15 minit. Ini panjangnya ayat dia kan. Tentukan jumlah tenaga elektrik yang dihasilkan. Jadi dibagi kita V, I, dibagi kita T kan. Dah tahulah kita nak pakai formula apa kan. Kita pakai formula ini. Tu cikgu kata formula ini selalu guna lah. VIT kan. Jadi E sama dengan VIT. Okay, jadi bila dibagi maklumat, senang kita keluarkan maklumat lah. Kita nampak formula apa nak kena guna lah. Jadi yang ni 240 darab dengan I kita 5, T kita 15 minit. Jadi kita kena convertkan dia jadi second lah. Kita kena darabkan dia dengan 60. Senang saja. Yang ni dapat berapa? Cuba kamu tekankan. Berapa jawapan dia? Juta baik. Berapa ni? Dapat 1.080.000. 1.080.000. 1.080.000. 1080000. Ya. Betul ke kata 8 cikgu ni? Betul lah. Betul? Kurang 1-0. Situ. Situ. Besar ni lah. Betul ke ni? Semua dapat satu. Yang cikgu boleh pijit. Betul lah. Jadi yang ni kalau kita buang 30 kilojoule tinggal 10,080 lah. 10,080. Ya ke? Biar cikgu pijit sekejap. Cikgu tak ingat pun Puteri bagi tahu cikgu jawapan dia besar macam ni. Ya betul lah. Okey betul. Jadi 1080 lah kilojoule. Boleh tulis dalam bentuk piawai pun boleh lah. Kalau nak tulis macam ni pun tak apa je, joule. Ini apa dia? Cikgu E. Apa? E ni apa dia tu? E ni tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Tapi macam kat tadi soalan B ni dia kata dia tanya kamu tenaga haba. Tapi samalah sebab kalau kamu tengok soalan tu kalau dia pakai elektrik, maknanya tenaga haba ni datang daripada tenaga elektrik lah. Faham? Sebab tu kita pakai formula tenaga elektrik juga untuk cari tenaga haba ni. Alright, jadi yang ni tenaga elektrik teruslah. Okay. Okey, jadi cikgu rasa kamu faham dah sebab mudah saja kan. Kita keluarkan saja maklumat yang ada. Nanti kita tengok soalan lain-lain lagi lah. Cikgu rasa cikgu banyak soalan. Cuma lagi. Okay, jadi kita nak tengok kuasa pula. Mana buku teks kamu ni? Kita pergi kat buku teks dulu. Kita tutup ke buku teks ni? Tak ni. Okey, jadi memang ada cerita sikit je lah. Okey, jadi yang ni pasal kamu punya tenaga sebab dia tahulah tenaga ni kamu biasa kan. Mari kita baca galeri maklumat ni. 1 joule ialah tenaga elektrik yang digunakan apabila arus 1 ampere mengalir melalui suatu alat elektrik dengan beza keupayaan 1 voltan merentasinya selama 1 saat. Dia tengah cakap pasal E sama dengan VIT. Kan? V tu 1 voltan, I tu 1 ampere 1 saat, dapat 1 joule. Okey, tu dia tulis takrifan tenaga elektrik dia. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok kuasa pula. Kamu ingat kan kuasa ni adalah kadar melakukan kerja, betul? Ataupun kadar penggunaan tenaga. Maksudnya dia tenaga bahagi dengan masa, kan? Dia per saat kan? Ingat lah. Jadi P kita, P tu simbol untuk power. P, mana pensel cikgu? Ni dia. P sama dengan E bahagi T. Jadi kalau dia tanya kamu takrif untuk power, kamu kata dia kadar melakukan kerja kan. Jadi banyak mana kerja dilakukan, banyak itulah tenaga yang kita dapat ataupun tenaga yang kita keluarkan lah. Kerja dengan tenaga ni saling bertukar-tukar kan. Okay. Jadi kalau kita ada alat elektrik, yang ni periuk nasi, kat tepi tu dia mesti tulis specification dia, betul tak? Dekat Malaysia punya specification macam ni lah. Yang ni alat elektrik kat Malaysia kan. Dekat negara luar pun ada specification dia. Jadi kalau kata kamu beli periuk elektrik kat US, tak semestinya boleh guna kat Malaysia lah sebab dia punya voltage ni. Voltage ni maknanya bekalan kuasa
main kat Malaysia tu. Bila kita janakan electricity, tak semua negara dia punya janaan tu sama electricity dia. Boleh, ada negara yang pakai tinggi lagi daripada 240. Ada yang dah lagi. Jadi kalau kita bawa alat elektrik daripada negara lain, kamu kena check dia punya specification ni. Boleh guna ke tak boleh guna? Tak semestinya boleh guna lah, kadang-kadang meletup je. Okay, jadi mari kita fahamkan macam mana nak faham specification ni. Jadi kat sini, yang ni Malaysia punya nah. Jadi voltage kita maknanya bekalan kuasa yang diperlukan oleh alat ni dalam 220 hingga 240 volt. Dan dia ada frekuensi dia. Kenapa dia ada frekuensi? Sebab kita punya elektrik ni yang dihantar tu adalah arus ulang alik. Betul tak? Kamu ingat ni tak? Dia bukan arus terus kan? Arus terus tu macam bateri kamu, dia satu hala saja. Arus ulang alik ni dia pergi patah balik. Jadi dia ada dia punya frekuensi dia. Jadi frekuensi pun boleh berbeza antara negara ni. Kat Malaysia ni dalam 50 hingga 60 Hz. Okay, right. Jadi dia kata kat sini voltage dia yang ni, lepas tu dia punya kuasa dia. Kuasa dia adalah 200, apa kat sini? 700 watt. Boleh 700 watt. Ini yang ni tak payahlah kapasiti 1.8 liter ni untuk nak tahu nak banyak mana nak masak nasi. Kan? Okey. Jadi 700 watt tu maksudnya 700 joule tenaga tiap-tiap saat. Betul tak? 700 watt tu maksudnya 700 joule tenaga akan digunakan oleh periuk nasi kamu untuk ditukarkan kepada tenaga haba tiap-tiap saat. Boleh nah? Jadi tu ditulis kat sini. Periuk nasi akan menggunakan 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat. Tapi syarat dia adalah kalau dia dapat bekalan kuasa 240 volt. Maksudnya kalau kita tak bagi dia bekalan kuasa yang betul, dia takkan boleh jalankan dia punya kerja dengan baik lah, faham tak? Dia perlukan 700 joule per saat, okay, untuk buat kerja. Tapi syarat dia bila dibekalkan bekalan kuasa sebanyak 240 volt. Jadi dia selalu tanya kamu dalam exam, apa maksud labeling ni? Jadi kalau dia tanya, yang ni lah yang kamu kena jawab lah. Jadi kalau labeling ni macam periuk nasi ni, kamu kena kata 700 joule tenaga elektrik digunakan dalam 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Baru kamu punya periuk nasi ni boleh berfungsi secara normal dia, secara optimum dia. Boleh nah? Jadi dia ada tulis kat sini, ni voltan yang dilabel pada peralatan elektrik merupakan voltan kerja. Voltan kerja ialah beza keupayaan yang diperlukan untuk suatu alat elektrik beroperasi dalam keadaan normal. Yang ni yang macam cikgu ceritakan pasal mentol tu kan. Jadi kalau mentol tu tulis specification, dia perlu 240 volt. Dia akan dia akan menghasilkan 200 watt katakan. Jadi kalau kata kita bagi kurang, mentol kamu akan malap lah. Kalau kita bagi terlebih, mentol kamu akan terlebih cerah ataupun dia boleh jadi boleh padam lah sebab dalam tu fuse akan rosak kan. Jadi kita nak dia beroperasi dalam keadaan normal lah. Boleh jadi kita kena bekalkan dia voltan kerja dia. Apabila alat elektrik beroperasi pada voltan kerja, kuasa elektrik yang digunakan adalah seperti dalam label. Barulah kita tahu berapa banyak kuasa digunakan. Jadi kalau kata voltan ni lain, kuasa dia akan berubah kan. Dia voltan kerja, kuasa tu hanya ditunjuk untuk voltan kerja dia. Okay, hanya untuk specification 240 volt ni. Boleh faham ke cikgu bebel-bebel ni? Boleh kan? Okay. Jadi kita nak tengok penerbitan formula kuasa pula. Okay, dia datang daripada formula P sama E over T ni dan formula-formula yang tadi kita guna. Jadi ni tenaga kan semua ni nah, tenaga elektrik kita. Di bawah ni cikgu akan kembangkan untuk kamu formula power kamu. Jadi kita tulis dulu. Kuasa, simbol dia P besar. Unit dia apa untuk kuasa? Siapa ingat unit untuk kuasa? Apa unit tu kuasa? Watt. W besar. Tadi ada tulisan watt nah. Watt tu joule per saat. Jadi boleh juga tulis joule per second sini. Second ni penting. Maknanya dia mesti dalam unit saat. Alright. Kita ada formula ni. Kita tak tulis formula ni. Kita ada formula ni. P sama dengan E over T. Kan? Ni formula yang diberi dalam exam. Lepas tu sama macam atas tadi kita ada formula yang V sama dengan IR ni. Boleh nah? Jadi kita nak ubah IR
Sekarang ni bolehlah kata kita ada formula ni E sama dengan VIT ni sebab dia datang daripada dua ni, yang kata kita dah terbit dah E sama dengan VIT gitu. Okay, nak cepatkan kerja. Yang ni kita kena terbit yang tadi lah, dia datang daripada V sama dengan E per Q kita kan. Dan Q sama dengan IT kan. Kita ambil dua ni. Dapat formula ni kan. Jadi kita ada formula ni, kita ada formula ni dan kita ada formula ni. Jadi kita akan ubahkan dia. Jadi tak semestinya dia bagi kita power kan. Kata kita kena macam ni lah. Kadang-kadang dia sucek E, kadang sucek P. Kan kita tengok maklumat apa dia bagi lah. Jadi kalau tak cukup maklumat untuk guna formula ni, kita kena ubah formula ni. Jadi first kali kita ubahkan yang E ni. Kita gantikan dia dengan kita punya, ini bukan VIR ni, VIT, sorry. Macam mana cikgu boleh tersasul? Ni padam balik. Ni formula VIT gitu, yang atas tadi. Ni formula ni lah. Okay. Jadi kita gantikan E ni dia jadi apa? P sama dengan VIT over T kan? Ni formula yang kita pernah guna sebelum dah tajuk haba, betul tak? P sama dengan IV. Ingat tak cikgu kata kat kamu kalau kata kita ada, kalau dia bagi kita kuasa pemanas rendam tu, kita kena pakai formula P sama dengan IV ataupun VI ni kan, untuk dapatkan dia punya tenaga haba dia. Betul? Jadi ni formula kamu dah biasa kan. Formula ni dibagi dalam exam, betul? Dibagi. Okey, jadi dibagi formula ni dan dibagi formula ni dan dibagi formula ni. Sama macam tadi. Kadang-kadang dia tak bagi V ataupun kadang-kadang dia tak bagi I kan. Jadi kita akan ubahkan formula ni dengan kita punya hukum Ohm ni. V sama dengan IR. Okey, jadi kalau kita ganti V daripada formula ni, ganti V, kita akan dapat formula P kita yang lain. Kita akan dapat IR darab dengan I kan. Jadi dia jadi I kuasa 2R. Okey, ni formula P. Okay, lepas tu ada sebiji lagi kalau kita replace I ni, I sama dengan V per R. Okay, jadi kita dapat P sama dengan V per R. Okay, jadi P sama dengan V kuasa 2R. Sama ya, lebih kurang sama dengan E kita sebab ialah datang daripada benda yang sama kan. Jadi kalau kita hafal, mungkin kita akan salah hafal lah. Jadi baik kamu fahamkan je macam mana nak terbitkan lah. Dalam buku kamu tulis lah macam mana nak terbit ni. Ni wajib ada dalam nota. Okay, ni sekejap lagi cikgu pass kat kamu kat grup benda ni. Cikgu nak kamu salin dan cuba terbitkan sendirilah tiap kali kamu jumpa soalan lah. Wajib ada dalam nota. Okay, jadi kita ada formula P sama dengan VI ni. P sama dengan I kuasa 2R dengan P sama dengan V kuasa 2 over R. Okay, jadi kita nak kira kuasa pula. Kuasa ni macam biasalah, macam cikgu pernah cerita sebelum ni kan, macam tadi kan, ada kuasa yang terbazir, ada kuasa yang kuasa terbazir, ada tenaga terbazir kan. Jadi tenaga terbazir tu selalunya kita boleh kirakan dia daripada formula power ni. Kita selalu guna formula yang ini untuk kira tenaga terbazir ataupun kuasa terbazir. Kita tunjuk kamu soalan lah kenapa bila kita kena guna formula ni. Okay, mari kita tengok latihan untuk dia. Yang ni ada dalam buku teks kamu cipik. Ni lah dia terbitkan dah, dia tunjuk kamu macam mana nak terbitkan formula dia. Okey, jadi ini contoh satu soalan. Dia boleh keluar soalan litar macam yang sebelum ni. Cuma sekarang ni dia akan tambah lah berapakah tenaga, berapakah kuasa. Dia akan tambah soalan tu kat bawah tu kan. Jadi mari kita tengok soalan ni mudah saja sebab litar dia mudah. Tapi boleh je dia bagi kamu litar susah sikit lah. Okay. Dirajah menunjukkan satu litar yang dibekalkan dengan bateri sebanyak 6 volt untuk menyalakan sebuah lampu. Sekiranya arus 0.7 ampere mengalir selama 1 minit, berapakah jumlah tenaga elektrik yang digunakan untuk menyalakan lampu tersebut? Jadi dia suruh kira tenaga elektrik kan, jadi kita kena keluarkan maklumat apa yang dia bagi. Dia bagi kita V. Untuk kes yang ni kalau dia tak sebut DGE, V tu samalah dengan V yang mengalir dalam litar lah. V bateri sama dengan V yang mengalir dalam litar. V kita sama dengan 6 volt. So I kita sama dengan 0.7 ampere. Dia bagi T tu 60 saat kan, 1 minit.
Siswa kira E. E untuk mentol menyala. Jadi kita boleh pakai E sama dengan VIT kan. Sebab kita ada VIT kan. Dia pakai apa? Mana dia punya kira? Yelah dia pakai VIT lah. Okay, tapi dia tunjukkan penerbitan dia. Okay, dia tak payah lah. Kamu tak payah tunjukkan penerbitan dia. Kamu boleh terus masuk je dalam formula VE sama dengan VIT tu. Okay, jadi make sure T ni dalam saat lah. Jadi 6 darab 0.7 darab 60 dapat 252 Joule. Faham lah? Boleh? Okay. Ada soalan susah sikit ni tak? Cikgu tengok dalam buku cikgu. Cikgu dah koyak. Cikgu rasa sama je soalan dia. Tapi bolehlah kita buat sebiji. Kita buat sebiji. Tengoklah soalan dia. Lagi banyak kamu jumpa soalan elektrik ni, lagi kamu selesalah dengan dia. Kan? Okay. Jadi kita ada, tak tahulah, cikgu rasa kita tak bagi kamu lagi lah sebab bawah tu dia kira tenaga. Kita ada bateri. Okay, jadi kat sini soalan DGE sebab dia bagi kamu 12 volt, lepas tu koma 1 ohm. Okay, jadi yang ni bawah soalan DGE. Kalau dia tulis macam ni maknanya dia rintangan dalam. Okay, lepas tu dia ada emitter sebiji. Dia ada yang ni 1 ohm. Saya bertanya tak, Ibu? Okay. Lepas tu dia pergi yang ni 3 ohm. Yang ni 6 ohm. Cantum. Okay, dia tadi tak ada switch. Tak apa. Rajah menunjukkan 3 perintang yang disambungkan kepada satu bateri 12 volt dengan rintangan dalam 1 ohm. Hitung. Kira kan A dia nak rintangan berkesan. Rintangan berkesan. B dia nak bacaan ammeter ni. C dia nak tenaga elektrik yang ditukarkan kepada tenaga haba oleh perintang 6 ohm dalam masa 10 saat. Perintang 6 ohm saja. Okay, tenaga elektrik yang ditukarkan. Kamu pernah sentuh tak perintang bila kita dah cantum di dalam 1 liter? Pernah tak kamu sentuh? Pernah tak? Tekan panah. Panah. Kamu cikgu harap kamu pernah sentuh. Nah, memang panah. Sebab tu dia kata tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga haba. Oleh perintang 6 ohm. Dalam 10 saat. Jadi dia bagi masa. Okay, Mi jawab A dulu. A senang kan? Kita kena kira rintangan berkesan. Untuk kita kira rintangan berkesan tu, first kali kita kena kira bahagian mana dulu? Kena kira yang mana dulu? Yang selari. Yang selari tu kan. Jadi macam mana nak kira yang tu? 1/3 campur 1/6. Lepas tu 1/4. Okay, jadi dapat berapa ni? Dapat 2. 2 lah. Betul ni? Dah songsang ke tu? Dah songsang dah? Dah. Okay, ni 2 ohm. Okay. Ni 2 ohm kita terus campur dia dengan 1 ohm kan. Jadi rintangan berkesan dia sama dengan 3 ohm. Jadi R efektif. Kita boleh tulis efektif tu gini. Okay. 3 ohm. Okay, B dia nak bacaan emitter. Bacaan emitter ni bacaan arus total kita kan. Saya nak cari arus total kalau dia soalan DGE. Apa formula DGE? Siapa ingat? DGE. E sama dengan apa? I dengan R. R sama tambah R kecil. Okay. Ini senang je kan? Kita nak I ni. Kan? Nak I ni. Jadi DGE kita berapa?
DGE berapa DGE? 12 kan, 12. 1 Nah, ohm. dah. 12. 12 ni R kecil kita. Ni 12 lah, 12 volt ni kita punya DGE. Kalau dia tulis kat bateri tu DGE lah. Okay, lepas tu R besar kita yang ni kan di tangan luar ni 3. 3 R kecil kita 1. Boleh nah. Jadi kalau dia tulis macam ni ingat dah. Ini di tangan dalam lah. Tangan dalam R kecil. Okay, jadi 12 sama dengan 1 pula I darab dengan 4. Jadi I sama dengan apa tu? I sama dengan 3 3. 12 bagi 4. 3 ampere. ampere. Okey, sekarang ni soalan last ni kita nak kena kira tenaga elektrik yang bertukar jadi tenaga haba kan. Kamu nak pakai formula apa kamu rasa? Kamu nak kira tenaga elektrik tu? Kita ada maklumat apa? Mari kita tengok kita ada maklumat apa. Kita ada I. V ada T. Sekejap. Kita ada I tapi I tu I total kan. Kita nak Betul. yang tenaga. Yelah ni I total kan. I total tapi kita nak yang dilesapkan oleh perintah 6 ohm je kan. Jadi dia pecah kat sini, betul tak? I ni pecah sini. Dia pecah kan. Jadi macam mana kita nak dapat I yang sini saja? Kawan ni punya. Kita nak dapat. Formula tu lah. Kita nak pakai formula apa? Macam mana dapat I yang ni? V per I. V sama dengan IR. Tapi kita ada banyak benda kita tak tahu kan. Kita tahu R dia 6. Kan? Jadi kita nak cari arus yang dia dapat kan. I sama dengan V per R kan. Jadi kita kena tahu dulu berapa V yang dapat kat bahagian sini. V ni akan pecah 2 kan. Betul tak? Jadi yang ni pecah 2 tapi kita dah tahu ke V yang mengalir dalam liter. Belum lagi kan? Sekejap. Ini DGE kita. V yang pecah 2 tu V yang mengalir dalam liter ni, bukan E ni kan. Jadi kita pecahkan sekejap. Kita punya formula ni kita ada E sama dengan IR campur IR kan. Jadi kalau kata kita nak cari yang ni punya, kita pakai arus total tu lah darab dengan rintangan luar kita. Betul? Jadi kita punya arus total tadi 3 dan rintangan luar ni 3. Jadi V yang mengalir dalam liter tu 9 saja, bukan 12. Ni 9. Cuba kita kira yang ni sekali. Yang ni 3 kan, ini 1 kan. Jadi yang ni 3. Jadi total dia jadi DGE tu nampak. Jadi yang V yang mengalir dalam liter tu 9 saja. 9 ni akan bahagi 2 kan. Jadi kamu tengok yang ni dia 1 ohm. Yang ni dia 2 kan tadi kamu kira belah sini kan. Ini 2. Siapa akan 3 kan satu. Jadi siapa akan dapat V yang lebih banyak? Yang ni ke yang ni? Yang 1 ke yang 2? 2. Yang 2 kan. Jadi sebab dia begini, dia ni akan dapat 2 kali ganda daripada dia ni. Betul? Jadi yang ni kita boleh kira V sama dengan IR lah. Untuk betul ke ni? Cikgu pergi pusing-pusing. Sekejap kita nak pergi kira tenaga ni. Okay jadi kalau kita nak kira V yang ni, kita pakai arus 3 ni kan. 3 ni darab dengan perintah ni, betul? Okay. Dengan pending lah, dengan pending. Jadi perintah ni 2. Jadi dia dapat 6 volt. Betul lah, dia dapat 6 volt. Baki dia berapa? 9 tadi kan? Dia dapat 3 volt saja. Betul lah, nampak tak? 2 kali ganda. Okay, maknanya 6 volt pergi kat belah sini. Di sini 6. Kan? Lepas tu yang ni kita nak kira yang perintah 6 ohm tu lah. Cikgu tulis. I yang mengalir pada perintah 6 ohm. Yang liter selari tu atas bawah sama je. Yang liter selari tu V dia sama. Sebab sama V je. tak pecah kan kalau liter selari. Yang pecah tu adalah arus. V pecah 2 sebab yang ni liter bersiri kan. Jadi sebab tu dia pecah sini. Di belah sini dapat 6 volt saja. Jadi 6 sini, 6 sini. Tapi arus dia pecah 2. Kan arus total tu akan pecah 2.
Dia ni dapat 3 ampere lah kan, tapi dia ni dapat sebahagian saja, dia tak pecah sama banyak sebab dia tak sama besar, tapi kita boleh nampak lah sebab ni 2 kali ganda ni macam tadi kan. Jadi kita boleh guna ratio untuk dapatkan I tu pun boleh juga dah. Tapi kalau kita boleh masuk formula dia sedap sikit lah. Sebab tak cikgu suka V. Okay, jadi V bahagi dengan R dia 6. Jadi dia dapat 1 ampere saja kat bahagian situ. Boleh kan? 1 ampere, jadi sini 1, sini 2, betul lah. Jadi arus adalah berkadar songsang dengan rintangan kan. Jadi maknanya siapa yang rintangan dia kecil dapat arus besar, siapa yang rintangan dia besar dapat arus kecil. Jadi yang ni I kita. Okay, kita ada I. Ni kita nak kira E. Okay, jadi kita ada I dia dah. I dia 1. Kita ada R dia 6 ohm. Lepas tu kita ada V dia kan. V dia sama dengan 6 volt kan. Ni yang tadi tu kan. Jadi sekarang ni kita ada T sekali. T sama dengan 10 saat kan. Okay, jadi kalau kita nak kira E ni kita nak pakai formula apa? VIT. VIT ya. E sama dengan VIT. V kita 6. Ni 1. T kita 10. Berapa joule? 60. Boleh ya, 60 joule. Okay, betul lah. Jadi orang ni dia pakai I kuasa 2 RT. Sebab apa? Sebab dia kurang sikit kot benda yang dia cari tu. Tapi cikgu nampak soalan jalan kerja dia susah juga lah. Sama susah je lah. Cikgu rasa kita punya senang je. Dia buat macam persamaan serentak. Okay, tak payahlah buat macam tu. Faham tak ni? Jadi kita nak kira E tu tadi. Dia susah sikit sebab kita nak kena cari dulu I banyak mana dapat kat dia kan. Kita tak boleh pakai I tadi tu, I ni. Sebab dia pecah lah. Sama. V dia pecah. Lepas tu V dia tak boleh terus pakai 12 volt ni sebab ni DGE. Kita kena kira dulu berapa V yang berkaitan litan. Ini cikgu kira kat kamu E sama IR ni. Dapat 9. Okay, 9 ni dia pecah 2. Okay. Jadi yang bahagian yang ni dapat 6 volt saja. Jadi dengan maklumat tu kita kirakan pula kita punya arus yang dapat kat bahagian sini. Kita dapat arus 1 ampere. Lepas tu kita senaraikan maklumat apa yang kita ada. Nampak tak? Jadi kita dapat kat situ E dia sama dengan 60 joule. Siapa yang tak faham tu nanti kamu tengok balik lah. Kamu tengok balik apa yang cikgu tulis ni. Mungkin kompleks sikit lah kalau kita tak ingat semua rule dia kan. Kamu tu cikgu kata penting untuk kamu ingat arus tu pecah waktu bila, V tu pecah waktu bila. Okay, kamu kena ingat. Okay, balik kepada kita punya buku teks ni. Okay. Mari kita tengok contoh dia bagi pasal penjimatan elektrik. Yang ni soalan yang mungkin boleh keluar dalam esei lah. Dia bagi kamu 2 lampu macam ni kan. Jadi kita tengok kat rumah kita pun ada kan lampu ni. Ni lampu yang bentuk macam spiral ni lampu fluorescent sebenarnya. Lampu CFL. Dengan kuasa dia 40 watt. Okay, jadi kuasa dia 40 watt. Jadi kalau kita beli bentol, tak semestinya kita kena beli yang kuasa dia tinggi lah. Kita kena pilih mana satu yang jimat tenaga, faham tak? Jadi sebelah ni lampu LED. Kadang LED ni dia mahal sikit lah. Tapi dia tahan lama sikit lah. Jadi ini lampu LED. Dia 12 watt saja. Tapi dua-dua lampu ni walaupun dia ni 40, dia ni 12. Dua-dua menghasilkan kecerahan yang sama. Jadi kamu boleh nampak lah siapa yang jimat kat sini kan. Jadi kalau kita nak tahu lampu mana yang kita guna kat rumah kita ni LED ke tidak. Kalau dia lampu LED dia terus menyala. Kita tekan je switch terus dia hidup. Tu lampu LED. Kalau warna dia pun putih. Kalau dia lampu yang pakai yang lampu lama tu kamu nampak lah dia punya apa panggilnya dawai kat dalam tu kan. Dia punya dawai tu kamu nampak tu lampu lama yang jadi panas tu kan. Tu bukan LED lah. LED ni kamu tengok rupa dia. Kamu pernah nampak kan? Kat rumah kamu dia guna tak ni? Ada tak? Tak ada. Ada ke? Okey. Ada lah. Jadi ada rumah yang ada dah tukar dah kan. Dia pakai LED kan. Jadi dia kata jika masa penggunaan kedua-dua lampu tu adalah 12 jam sehari. Jadi kita kadang-kadang pasang lampu kita sepanjang malam kan. Tak tutup-tutup kan.
dia nak suruh kirakan tenaga yang digunakan dalam 30 hari. Jadi kat sini kita nak kirakan bil elektrik kita lah. Faham nah? Jadi dia bagi kita 2 contoh lampu. Ini satu benda yang kamu kena ingat. Kalau kita nak kira bil elektrik kita, kita akan kira tenaga dia tapi dia tak pakai unit joule. Boleh lah, dia pakai unit elektrik ni. 1 unit elektrik. Jadi apa beza dia dengan unit joule tu? Kamu tengok Dia kata jumlah tenaga elektrik disukat dengan menggunakan kilowatt jam. Okay, jadi kalau E, jadi dia kira tenaga juga kan sebab tenaga elektrik kan. Tadi tenaga elektrik dia datang daripada formula, yang ni dia datang daripada formula P ni. P ni, asal padam tak. Okay. Jadi P sama dengan E per T tadi kan. Jadi E sama dengan PT. Kan, jadi PT tu dia pakai formula ni untuk dapat tenaga elektrik tapi power ni dalam unit kilowatt. Kilowatt bukan watt biasa dah, kilowatt. Jadi maknanya kalau kata 40 watt ni kita kena convert dia jadi kilo. Kita bagi 1000 lah. Okay, kita bagi 1000, kita undur 3 kali macam ni kan. Maknanya 0.04 kilowatt. Boleh kilowatt. Lepas tu dia tak guna masa dalam saat. Dia pakai masa dalam jam. T ni bukan dalam saat, T ni dalam jam. Tujuan dia supaya kat bil tu kamu tak nampak nombor berjuta-juta kan. Nanti kamu kata TMB tipu kamu pula kan. Okay. Jadi dia pakai kilowatt jam, nampak unit tu sikit. Okay, nampak unit tu kecil kan. Jadi ingatlah, kalau kita nak guna bil elektrik, kita nak kira bil elektrik, dia tak pakai joule saat macam tu kan. Dia pakai kilowatt jam. Kilowatt jam ni 1 unit elektrik. Okay, jadi kita akan kira sekejap lagi, kamu akan nampak lah macam mana lah. Okay, jadi untuk lampu CFL ni, tadi cikgu katakan E sama dengan PT, P dia 0.04, lepas tu dia guna 12 jam kan, maknanya 0.04 darab 12 jam, dapat 0.48 unit. Ni unit elektrik tu lah yang ni. Okay, kita tulis dia dapat dalam unit-unit, 0.48 unit. Lepas tu bila nak kira cost, yang ni specification TMB tulis. Okay, memang ada harga ni. Jadi untuk 1 unit penggunaan tenaga, harga dia adalah 22 sen lebih kurang kan. 0.218 sen seunit. Jadi kalau kita pakai sehari mentol ni, kita akan ambil 0.48 ni darablah dengan harga dia. 0.218 ringgit ni kan. Ni sehari kan. Jadi kalau kita nak kira untuk sebulan, ini bil elektrik kita lah. Untuk lampu ni, kita akan darabkanlah dengan 30 hari. Jadi harga untuk mentol CFL ni kalau kita guna dia 12 jam sehari selama 30 hari adalah RM3. Boleh? Tu cara dia nak kira. Okay, kita tengok lampu LED pula. Lampu LED tadi dia punya kuasa rendah kan. 12 watt saja, jadi dia bersamaan dengan 0.012 kilowatt. Okay. Lepas tu sama juga kita guna 12 jam, jadi maksudnya dia 0.144 unit elektrik. Okay, jadi harga sama untuk 1 unit. Jadi untuk sehari kos dia 0.144 darab dengan 0.218 kan. Kalau kita pakai 30 hari darab 30 lepas tu, harga dia baru 94 sen, nampak tak? Jadi kamu boleh nampak lah kalau kata dari segi kita nak jimat bil elektrik nanti, kamu dah ada rumah nak bayar bil semua, kita pakai lampu LED lah. Sebulan kita bayar 90 sen saja. Okay, nampak untuk kecerahan yang sama. Jadi lepas tu dia buat conclusion, bila kita kira macam ni kita nampak lah penggunaan tenaga bagi LED adalah lebih rendah daripada CFL. Ini menunjukkan bahawa LED mempunyai kecekapan yang lebih tinggi. Okay, jadi siapa yang kurang tenaga terbazir dia sebab dia lagi cerah dengan tenaga yang sikit. Nampak tak? Jadi dia lebih cekap lah tu. Jadi siapa yang lebih cekap, dia lebih bagus lah. Dan dia lebih jimat tenaga berbanding dengan CFL. Boleh lah, jadi tu lampu dia. Jadi ni kamu boleh buat kat rumah, kamu boleh kira periuk nasi kamu jimat ke tidak, televisyen kamu, lampu kamu. Selalunya objek yang kita gunakan untuk panaskan benda ataupun nak masak ni, periuk nasi, setrika, dia pakai kuasa yang banyak lah. Sebab nak tukar dia jadi haba tu dia perlu kuasa yang tinggi lah. Satu lagi aircon kamu semua tu memang kalau kamu tengok dia punya kuasa dia mesti 700,000 lebih macam tu. Sebab kerja dia susah, tapi macam televisyen semua ni kurang sikit. Okay, kamu on kan siang malam pun sikit saja sebenarnya kesan dia.
Okey, jadi kita kira kan cikgu tunjuk kamu soalan lain yang berkaitan dengan bil elektrik ni sebab dia boleh jadi susah. Okey, sekarang kita tengok paper yang mana dulu Dia ada banyak soalan. Soalan mana? Soalan ni ada? Ni ada sebiji. Okey, mari kita kira. Jadi yang ni nampak tak? Yang ni rajah menunjukkan tarikh bagi bil elektrik dari laman sesawang TNB. Laman sesawang tu website TNB lah. Okey, jadi ini kadar dia. Untuk 200 unit yang pertama, katakan kamu guna 200 ke bawah, kamu akan di-charge 21 sen lah. Tapi kalau kita orang yang guna tenaga elektrik yang banyak, kata 300. Lagi 100 tu dia dah harga lain, nampak tak? Lagi banyak kita guna, lagi melambung-lambung bil kita. Nampak tak? Okay, jadi kalau kita guna 300 unit, 200 unit pertama tu kita akan ikut harga 22 sen ni. 100 unit yang seterusnya tu dia akan ikut harga 33 sen. Dan kalau kita kayangan kita guna aircon penuh satu rumah, bil kita mahal sebab apa? Sebab kita akan masuk kat bahagian yang ketiga, nampak tak? Ni yang ketiga ni kalau kita lebih daripada 300 unit, okay, jadi yang lebih tu kita akan pakai harga 52 sen seunit. Mahal ni 52 sen seunit ya. Okay, mari kita tengok orang ni punya. Jadual menunjukkan peralatan elektrik yang digunakan di dalam rumah seorang tukang jahit untuk sehari. Ni sehari saja. Lepas tu, apakah jumlah kos untuk peralatan elektrik di dalam jadual dari Februari kepada Mac. Februari 18 hingga Mac 19. Sebulan lah ni katnya kan. Kena kira tak berapa hari? Berapa hari lah daripada 18 Februari sampai 19 Mac ni? Tak lagi kita kira. Mari kita tengok dulu penggunaan dia. Ni soalan SPM lah, soalan objektif. Okey, jadi mesin jahit dia ada satu. Ini kita dah tulis dalam kilowatt, jadi jimat masa kita lah. Jadi kita nak kena kira unit dia, betul? Okey, jadi mesin dia ada satu. Kuasa dia 0.1, dia guna 5 jam sehari kan. Jadi kalau kita nak kira tenaga elektrik kita, kita kena darabkan dua ni. Kan, kita nak dapat kilowatt jam kita kan. Jadi 0.1 darab dengan 5. Dapat berapa 0.1 darab 5? Dapat apa? Yang ni kita punya unit elektrik kita nak kira. Untuk sehari kan. Untuk sehari lah. Berapa 0.1 darab 5? 0.5 kan? Kira lah, cikgu memang boleh kira sendiri. Tapi cikgu nak kamu kira. Okey, jadi 0.5 unit. Okey, jadi kita tak dalam unit lah. Okey, kita punya television pula. Television kita dia punya kuasa 0.125. Lepas tu kita pakai 6 jam sehari. Maknanya 0.125 darab 6. Yang ni dapat berapa? 0.75. Berapa? 0.75. 0.75. Okey, unit. Okey, 0.75. Okey, kipas ada 3 biji. Kalau 3 biji maknanya yang ni kena darab 3 lah. Okey, 3 darab dengan 0.05 darab dengan 12. Dapat berapa? 1.8. 1.8 unit. Ya ke? Ya, okey. Lepas tu striker. Striker tiap-tiap hari guna sebab dia tukang jahit kan. Jadi dia ada sebiji striker guna power dia 1.5 pakai 3 jam sehari. Apa ini? 4.5 4.5 unit. Berapa total unit tu? Kita jumlahkan ni. 0.5 campur 0.75 campur 1.8 campur 4.5. Tujuh 7.55. 7.55? Ya. Okey, unit. Okay, mari kita kira berapa hari daripada 18 Februari 2018 ni sampai 19 Mac 2018. Februari kita anggap hari dia ada 28 kan? Ini tahun lompat ke? Tak kan? Tahun lompat tiap-tiap 4 tahun kan? Kita anggap 28 hari.
Jadi kalau 18 Februari ada berapa hari lagi tinggal? 28 tolak 18 kan? 10 hari. Lepas tu Mac ni ada 19 hari kan? Campur 19. 29. Cikgu harap betul ya, 29 lah kita kira. Okey, jadi 29 hari, sehari 7.55, jadi kita kena darab kan? Kalau tak keluar jawapan maknanya kita salah kira hari tu. 7.55 darab dengan 29 hari. Dapat berapa? 218.95. 218 saja? Oh, salah kot ni. Kata cuba kamu buat 30 hari ni tahun lompat kot. 7.55 darab 30. 226.5. 226 ah. Cikgu rasa jawapan Berapa dia. function yang atas tadi? Yang 100, 200, 300. Oh, okey. Betul juga ya. Nasib baik kamu ingatkan cikgu. Kejap. Dia pakai berapa unit saja? Dia pakai 7.55 unit sehari kan? Lepas tu yang ni bukan harga lagi. Ni unit kan? Betul ya? Kita tak kira kan? Belum lagi. Ni yang ni bilangan ini unit dia. Belum lagi. Ni bukan harga dia. Ni unit dia 200. Mana satu unit dia kita nak ambil? Yang kamu rasa nak ambil yang ni ke yang ni? Kita ambil yang ni lah sebab dia ada dalam option dia. Mungkin yang ni nombor unit yang betul yang kita pakai 226 lah. Ni 226.5 kan? Okey, jadi 226 unit kita kena bahagikan. Kita nak kira harga dia, kita kena bahagikan. Maknanya 200 unit pertama kena pakai harga 0.218. Jadi 228.5 kan? Maknanya daripada 228 ni 200 unit pertama kita akan pakai harga 0.218 tu. Nasib baik kamu ingat cikgu, kita tak kira apa lagi. Okay, jadi 200 kena darab dengan 0.218 dapat berapa? RM43.6. 43.6. Okey, jadi dia ada baki 28.5 ni kan? Jadi 28.5 ni dia dah jatuh kepada unit yang seterusnya. Betul? Jadi kita akan darabkan dengan harga 0.334 sen ni. Okey, jadi kita tinggal 28.5 kan? Jadi yang ni darab dengan 0.334. Dapat berapa tu? Tu apa ya? 28.5. 28.5. Dapat 9.519. 28 ke? 226.50. 226. Ni 26.5. 26.5 darab dengan 0.334 dapat berapa? 8.851. Okey, 8.851. Jadi kita tambah 2 orang. Dapat apa? Kalau salah ni kita kena ikut harga tu. Okey. Berapa dapat? 52.451. 52.451. Ni dia harga dia. Jadi itulah kata, betul ke salah kita kira ni? Kamu rasa Februari ni 28 hari ke 29 hari 2018? Sekejap. 2018. 52.45. Jawapan dia ada kat situ C. Tapi kod lah dia jadi 49.93. Sekejap. 2018 bagi 4. 2018 tak boleh bagi 4. Jadi dia bukan tahun lompat. Jadi hari dia 29 hari. Okay, 29 hari kalau 218.95 ni kan? 218.95 kan? 218.95 maknanya ada 18.95 lagi akan pakai harga 0.334 ni. Cuba kira dapat apa? Darab 18.95 ya? 18.95 kan tadi tu. Darab dengan 0.334. Dapat RM6 kan? RM6.33 sen campur dengan 43. Dapat 49. Ada tak cikgu buat jawapan dekat sini?
Tak ada pula. Tapi cikgu rasa betul kot yang kita kira awal tu nah, bukan 226. Soalan ni susah sikit sebab kita kena kira hari kita sendiri kan. Betul tak kamu dapat 49 tadi? 49.93. 293. Ya. Ni lah. Tu kan kamu percaya cikgu kan? Okay. B 49.93 sebab yang ni bukan tahun lompat jadi dia ada 28 hari saja. Tadi 28 tu 10 kan. Tadi sampai 19 Mac tu 19 hari ada 29 hari saja jadi kita pakai yang ni. Tapi kamu faham lah soalan ni lah. Jadi maksudnya bill tu kita kena tengok dia punya nombor ni. Okay, kita buat satu lagi soalan yang macam ni. Yang mana yang kita nak buat Cikgu rasa soalan SPM sebiji lagi. Dia ada tarikh dia juga. Tarikh ni dia bagi panjang lebar. Dia tak cut dia. Mana dia? Ni hadiah. Ni pun soalan SPM lah. Soalan SPM 2015 tak silap cikgu. Nampak dia bagi tarikh. Tarikh untuk kamu. Ni cikgu dah conteng dah. Cikgu dah kira kamu ni. Dah conteng. Sekejap. Rasa ada yang tak conteng je. Yang tak conteng. Dalam folder cikgu lah. Electric. Bukan. Cikgu memang ada banyak versi untuk satu soalan. Ni dia. Soalan bill elektrik. Okay. Ni pun sama. Nampak lah. Ni soalan SPM juga. Dia bagi kita panjang lebar bil ni. Lepas tu dia bagi kita table macam tadi kan. Table untuk kita kira harga lah. Okay. Jadi mari kita tengok dia punya tarikh ni dulu. Tarikh dia macam tadi. Tapi dia tulis banyak lagi lah. Okay, jadi yang ni harga yang tadi tu kan. Daripada first 200 21.8 sen yang sama macam tadi. So next 100 yang berikutnya 33 sen. Tapi dia ada perubahan bil elektrik tu meningkat. Kan nampak tak? Ini 2011 punya. Yang ni 2014 punya. Okay, ni 2014 punya. Ada yang berubah, ada yang tak berubah nah. Jadi cikgu rasa dia pelik sikit tahu ni kan. Yang ni dia ubah jadi RM51.60. Lepas tu yang nampak tak ada yang dia tak type macam ni kan. Jadi kalau dia tak type ni, kita nak ikut harga yang ni ke kita nak ikut harga yang ni? Kalau kamu ikut harga yang mana? Yang ni ke yang ni? Sebab yang ni kekal. Yang ni kekal ni ke kekal ni? Kekal ni ke? Jadi cikgu kira lah. Okay. Siapa suruh dia tulis macam ni kan? Buat kita confuse saja. Okay, jadi ini TMB punya salah lah. Okay, jadi yang ni harga dia tetap. Yang ni cikgu ambil hari tu kalau dia tak tulis ni cikgu ambil yang ni. Lepas tu cikgu tengok jawapan dia betul lah. Jadi kita buat macam tu lah. Okay, jadi yang ni dia ada kenaikan yang dahsyat lah. 40 sen jadi 51 sen kan. Okay, kat sini ada kenaikan. Jadi kalau untuk kes yang ni macam tak logik kan kita nak teruskan yang ni pakai 41 sen. Betul tak? Macam kita kena pakai 51 sen untuk semua ni. Sebab kat sini harga 54 sen ni kan. Tapi yang ni mahal lagi. Kena ambil yang mahal ke? Okay, jadi kat sini yang cikgu confuse tu yang ni logik lah kita boleh kata sini 40 sen kan. Tapi yang ni takkanlah harga yang 100 berikutnya kita ambil 41 sen sedangkan sebelum tu harga dia dah jadi 51 sen. Cikgu rasa yang harga ni tetap ni. Ni tetap. Tapi cikgu kira dah. Jawapan dia yang untuk satu lagi tu dia pakai yang ni. Tapi kalau ikut formula ni, kalau ni tetap, ni semua 51 sen. Yang ni 33.40 sen lah kan? Kat sini. Tapi itulah. Ni kita tengok dulu soalan dia. Okay. Dia bagi kita tarikh panjang lebar tu kat bawah ni baru soalan dia. Jadual 1 menunjukkan satu senarai penggunaan elektrik seorang pengguna dalam bulan April 2014. Jadi dalam bulan April 2014 kena pakai yang belah sini punya kadar barulah. Okay. Dia ada aircon sebiji. Jadi yang ni dia dah tulis dah untuk sebulan kan sebab dia kata dalam bulan April lah. Jadi ini sebulan.
Jadi dia tanya kita menggunakan jadual 1, berapakah bayaran bil elektrik yang perlu dibuat oleh pengguna tersebut. Jadi yang ni dah sebulan punya. Okay, jadi kita tinggal nak kena kira saja kilowatt jam kita. Jadi sekarang ni dalam watt kan. Jadi kalau dalam exam kamu kena ingat ni, kat sini kena convertkan jadi kilowatt. Kalau tidak nanti melampau-lampau bil elektrik kamu. Kan? Okay, jadi kita tukarkan jadi kilowatt dulu. Okay. Jadi yang ni bahagi 1000 lah nah. Kita akan tukar jadi kilowatt. Jadi kita akan bahagi 1000 tiap-tiap satu ni. Jadi yang ni jadi 1 lah. Okay, ni 1. Yang ni jadi 0.04. Tadi kan. 1, 2, 3. Ingat nak undur 3. 1, 2, 3. Okay, ni dalam kilowatt. Lepas tu yang ni dah dalam jam. Okay, jadi dia pakai sebulan, dia pakai penyamaan udara dia 180 jam lah. Betul lah tu kot kalau kita pakai tiap-tiap malam kan. Okay, mari kita kira berapa unit untuk sebulan ni. Jadi kalau dia ada 1 biji je, kita tulis darab lah. 1 darab 180. Yang ni dapat 180 kan. 1 darab dengan 60, ni 60. Yang ni kamu kira kan. 0.04 darab 200 sebab berapa? 8 je? 8 je? Darab 6. Darab 6 jadi 48. Okey. Lupa. Ni ada 6 biji lampu. Betul lah murah sebab lampu lah. 48 ringgit. Okey, lepas tu blender dia. Blender dia pakai 30 jam sehari. 30 jam sebulan. 0.06 darab 30. 1.8. 1.8. Yang ni 4. Kipas ni ada 4 biji. 4 darab 0.06 darab 100. Ni jadi 6 kan? 6 darab dengan 4. 24. Betul lah 24. Okey, total ke ni? Cuba kira. Sebulan ni dapat apa? Ni unit dia sebulan. Dapat 313.8. Okey, 313.8. Okey, 313 maknanya kita akan pecah-pecahkan lah dia punya ni nah. Ni kita ada 313.8. Okey, 200 unit pertama kita akan pakai harga ni. Yang ni dalam sen kan. Jadi kita nak jawapan RM kan. Ni semua jawapan RM kan. Jadi kita bahagi dengan 100 lah. Kita tukar dia macam tadi. Yang ni 0.218 lah. Jadi 200 unit yang pertama kita akan pakai harga ni. Sekarang kamu faham kan saya nak guna table ni kan. Jadi 200 darab 0.218. Berapa tadi nilai dia? Dapat apa yang ni? Dapat berapa yang ni tadi? $43.6. 43.6. Okay, jadi kita tolak 200. 200 kan? 200 yang pertama. Baca elok-elok lah kalau dia tulis apa kat sini. Ini tinggal lagi 113.8. Jadi next 100. Kita kena pakai harga 33.40 sen ni kan. Jadi 100 darabkan dengan 0.334. 0.334. Dapat berapa yang ni? $33.4. 33.4. Okey, baki dia tinggal 13.8 kan? Okey, jadi kalau ikut table ni, cikgu pakai harga 40 sen ni, cikgu dapat jawapan kan? Cikgu rasa dia 40 sen ni. Tapi boleh jadi dia 33.40. Tapi macam tak logik dia pakai 33.40 lah sebab satu yang berikut je mesti dia nak kenaikkan harga lagi kan? Kita pakai yang besar lah.
Logiknya begitulah, mesti yang mahal yang betul. Okey, jadi 13.8 ni tinggal 13.8 unit ni darab dengan 0.4. 0.40. Dapat berapa ni? 5.52. Berapa? 5.52. 5.52. Okey, berapa total tu? Ni harga dia. 43.6 campur 33.4 campur 5.52. Total harga dia. 2.52. 82.52. 52. Ha, ni jawapan dia D lah. Ha, cikgu tengok jawapan dia memang D. Ha, tapi cikgu masih tak puas hati sebab dia tulis macam ni. Ha, macam nak kata harga dia 33 sen kan? Ha, tapi tak logik juga. Takkanlah dia baik hati sangat nak bagi sampai 200 unit harga yang ni kan? Ha, tu cikgu rasa tak logik. Okay. Semua yang ni, masalah yang ni tinggi, yang ni rendah. Takkanlah untuk yang ni kita ambil harga yang ni. Ha, yang tu cikgu confuse sikit. Okay, jadi kamu dah agak faham dah. Kita ada satu di soalan yang lain sikit. Nah, memang cikgu banyak soalan sebab dia banyak tutorial. Mana dia? Satu yang ni. Okay. Jadi kita ada sebiji lagi soalan yang macam tu. Di sini. Ni cikgu akan sambung lagi lah. Kita akan belajar next week. Kita akan belajar pasal kecekapan ni sikit. Kamu dah belajar kan ni kan? Tapi kita nak tengok dia dengan konteks tenaga elektrik ni. Ni soalan dia. Okay ya. Kita tengok ni soalan dia. Ni dia bagi kita table tarif kita. 100 unit yang pertama 20 sen. 900 unit berikutnya 25 sen. Unit-unit tambahan 30 sen. Ni lah maknanya kalau kita exceed 1000 unit baru masuk yang unit-unit tambahan ni. Okay, Raja di atas tunjukkan tarif elektrik yang dikenakan pada rumah kediaman jika pada bulan Ogos bacaan meter adalah 6020 unit dan pada bulan September ialah 7450 unit. Kirakan kos bil elektrik rumah tersebut. Okay, kenapa kamu rasa kat sini dia bagi dua nilai macam ni? Macam mana kita nak kira kos bil elektrik tu? Macam mana kita nak kira berapa unit dia yang sebenarnya? Macam nak kira? Kamu dah tengok tak bil elektrik kat rumah kamu? Pernah tak? Pernah tak? Tak pernah? Pernah tak? Pernah? Jadi mungkin kamu tak perhatikan betul-betul lah kan? Jadi TMB tu akan datang, dia akan tangkap gambar kan? Jadi dia tangkap gambar pada bulan Ogos, bacaan meter tu 6020. Sebab bil kita punya meter tu dia memang dia maknanya dia go one direction je kan, dia akan sentiasa bertambah kan. Jadi bila dia tangkap gambar bulan Ogos tu kita dah guna 6020 unit. Okay. Lepas tu dia akan datang balik pada bulan September, dia jadi 7450 unit. Dia sebenarnya dia nak tunjuk kat kamu, dia nak suruh kita kira bil bulan September lah, betul tak? Daripada Ogos ke September tu 7450 tu yang gambar yang ditangkap meter tu punya bacaan. Jadi kalau kita nak kira untuk bulan September saja, kita kena buat apa dengan dua-dua orang tu? Tolak je. Tolak je lah. Kita tolak lah. Jadi faham kan? Jadi ini bacaan meter tu maksudnya meter tu tunjuk nombor tu. Bukan maksudnya dalam bulan Ogos dia guna 6,000 unit lah. Maknanya accumulation daripada awal lagi dah jadi 6,000. Lepas tu daripada Ogos ke September tu dia jadi 7,400. Jadi kalau untuk bulan yang kita nak kira tu kita tolak dua orang ni. Bulan September punya lah kita kira tu kan. Ini baru kita dapat unit yang diguna untuk sebulan. Faham lah? Jadi dia bagi dua macam ni. Bukan maksudnya dia suruh kira dua-dua macam ni. Dia suruh kira satu saja, satu bulan saja kita kena tolak dulu. Jadi 7450 tolak 6020. Dapat berapa tu? 1430. Betul? Kau cikgu salah kira? Betul kan? Banyak juga. Betul kan? 7450 tolak 6020. 1430. Jadi guna banyak juga lah. Jadi 1430 unit dalam bulan September. Alright, jadi kita tengok tarif dia ni. Kita nak kena kira 100 unit yang pertama pakai harga 20 sen kan. Lepas tu 900 kemudian ni pakai 25 sen. Lepas tu baki dia
100 campur 100 maknanya 1000 kan. Baki tu maknanya 430 lagi ni kena pakai unit-unit tambahan. Kita akan kira yang 100 ni dulu. 100 darab dengan 20 sen, 0.20. Ini dapat berapa? Berapa ringgit ni? RM20 Betul tak RM20? 2 ke RM20 kan? 20. 20 kan? Okey. Cikgu ni pun kena picit kereta juga walaupun benda senang. Okey, lepas tu 900 unit seterusnya. Okey, 900 unit seterusnya harga 25 sen. 0.25. 22,500. Dapat berapa? Takkanlah. Tu kira semula. 225. 225. Ya, okey 225. Okey, jadi ada baki berapa lagi yang kita nak kena kira unit-unit tambahan? 430. 430 kan, kita dah guna 1000 kan. Tinggal lagi 430 ya. Okey, 430 darab dengan 0.3. 129. 129. Okey, jadi dapat 129. Jadi jumlah bil dia berapa ni? 374. RM374. Boleh tahan jugalah. Tapi ada je, biasa je bil 300 lebih ni kan. RM374 orang ni punya bil lah. Jadi kamu pun boleh kira kamu punya kat rumah. Jadi kamu boleh tengok sekarang ni TMP kira macam mana. Jadi untuk next class kita akan sambung lah buat latihan ni sebab kita tinggal sikit je lagi dalam tajuk ni nak habiskan. Kalau ikut buku teks kamu dah habis dah sebenarnya. Tengoklah. Tinggal ni lah dia bagi kamu tips-tips untuk menjimatkan tenaga kat rumah. Kalau kita pasang aircon, kita kena tutup tingkap lah dengan pintu. Kalau tidak nanti aircon kita nak kena buat kerja lebih kan untuk sejukkan bilik kan. Jadi orang kata kalau kita pasang aircon janganlah asyik buka pintu, tutup buka tingkap, tutup tingkap. Jadi kita membazirkan tenaga. Lepas tu macam biasalah bila kita dah pasang peralatan tu dah habis guna, matikan switch. Ni mungkin kamu selalu buat juga. Jangan basuh baju sikit-sikit dia kata. Basuh baju dengan muatan penuh saja. Okay, sebab kalau kita basuh dengan mesin, sama je dia punya kerja kan. Kalau kamu bubuh 1 ke, kamu bubuh 10 ke sama. Jadi kita pakai muatan yang penuh lah supaya kamu boleh jimat tenaga. Lepas tu kita tukar lampu kat rumah kita daripada lampu yang kurang jimat kepada lampu yang jimat. Lampu LED. Tapi mahal sikit lah lampu LED ni. Tapi berbaloi lah sebab bil elektrik kamu akan jadi lagi murah. Okey, jadi habis dah ada pukul 4 dah ni. Habis dah. Jadi kita ada sikit lagi lah cikgu nak ajar kamu tajuk ni. Tamat dah. Kamu ada soalan tak nak tanya?